So, yang pertama, cabaran nak ubah hidup adalah ego. Kita rasa apa yang kita ada ni macam banyaklah sangat. Dan kita rasa macam tak perlu lagi dah. Okey, ego. Kat mana yang salah ego? Dekat mental kita ego. Faham tak faham ni? Kita nak tapi kita tak nak belajar. Kita nak tapi kita tak nak berubah. You faham Keinginan kita ni tak cukup kuat yang boleh menundukkan ego kita. Kita tak bersedia nak belajar. Macam saya tanya, macam saya muda, mungkin anda rasa, apa belajar dengan dia? Dia ni muda. Bukan muda atau tua. Siapa ada result, kita belajar dengan dia. Siapa ada result, kita menuntut dengan dia. Simple as that. Pertama, ego. Yang kedua, ramai orang skeptical, bukan spectacle. Skeptical, ragu-ragu. Tengok satu benda tu penuh dengan negatif. Prasangka buruk dulu. You faham Macam setengah orang tengok saya, macam seminar, apalah mama yo je. Mana kau tahu, kau pun tak pernah datang. Dan tulis, apa dia buat ni, kau pun tak pernah datang. Kau tak tahu pun apa yang berlaku. Betul-betul? Skeptical. Ramai orang tengok satu benda tu negatif. Dan ramai orang suka sebarkan negatif. Benda yang dia tak tahu. Dapat WhatsApp, tengok video, dia ni sesat. Share dengan orang, dia ni sesat. Kau pun tak tahu apa-apa. Dan kau berhutang, pahala kau akan diserahkan di mahsyar esok pada orang yang kau sebarkan fitnah tersebut. Tak cukup pahala kau, dosa orang tu kau akan ambil dan tanggung. Ini apa yang orang tak faham. Dan semua tu akan menghalang getaran rezeki kita. Semua benda tu akan menghalang rezeki masuk dalam hidup kita. Bila kolam jiwa ni penuh dengan kekotoran. Tak faham sekarang, tak apa, satu yang insya-Allah nak faham. Yang ketiga, kenapa ramai orang tak boleh ubah hidup dia? Takut. Takut gagal, takut rugi, takut malu. Takut apa orang cakap. Macam setengah orang datang kelas ni hari ni pagi ni, takut cerita dengan orang. Nanti apa orang cakap datang seminar. Malu. So diam-diam cover, tak nak cerita dengan orang. Ada orang macam tu. Macam, benda skemanya kau pergi kursus. Hari Ahad. Baik kau duduk rumah tergangkang bergolek, kau dengar mamak tu gemuk bercakap buat apa? Sekarang dia boleh cakap apa dia cakap. Bagi you masa insya-Allah 6 bulan ke setahun akan datang. Bila waktu tu, you bebas masa, bebas kewangan, you boleh buat apa yang you nak buat. Masa tu tengok siapa yang bercakap. Biar result yang bercakap. Kita tak cakap apa-apa. Kita hanya perlu perbaiki hidup kita. A'maluna wa a'malukum. Amal kau, amal aku, amal aku. Saya faham perkataan CI. Yang keempat, ada setengah yang dia tak boleh ubah. Cabaran dia nak ubah hidup tak boleh. Kelemahan dia adalah malas. Sekarang sebelah, malas. Okay, malas. Nak ubah hidup tapi malas. Tak boleh. You kena push diri you. Mula-mula you malas. You kena paksa diri you. Sebab tak ada orang lain boleh paksa you kerja diri you. Saya tak boleh ubah hidup you tuan-tuan. You yang boleh ubah hidup you. Saya hanya boleh bagi ilmu, sampaikan. Tapi kalau you tak nak belajar, tak ada siapa boleh tolong. Yang kelima, ramai orang rasa, tengok sini. Dia rasa tak layak. Rasa macam, boleh ke aku ni? Boleh ke? Boleh ke aku nikahnya? Ada rupa kecantawan ke? Tuan-tuan, satu-satunya jawatan dalam dunia tak perlukan kelayakan adalah jutawan. Tak payah tengok CGPA berapa, tak payah belajar ijazah mana, universiti akreditasi ke tak payah. Usahawan dan jutawan, tak perlu. Tak ada siapa nak pergi buka kedai warung jual kulit pisang, kelayakan dia mesti diploma. Tak ada. Faham? Semua orang mampu dan layak. Janji, you ada ilmu dan you buat tindakan. So next one, suka bertangguh. Procrastinate, suka bertangguh. Hello, suka bertangguh. Kenapa tak datang kelas ni? Suka bertangguh. Okay, suka bertangguh. Siapa ada masalah ni? Jujur angkat tangan. Jujur angkat tangan. Terima kasih. Tahu tak apa. Ya, lebih baik daripada tak mengaku dan tak tahu. Suka bertangguh. Macam ni nak suka bertangguh ni kawan baik dia next one. Suka bagi alasan. Tu kawan baik dia, kembar dia. Suka bertangguh, suka bagi alasan. Betul? Kenapa you tak belajar dapatkan mentor bertahun-tahun ni? Macam-macam alasan. Orang buat bisnes, kalau anda tengok bisnes tu berjaya, bukan pasal bisnes tu berjaya. Sebab orang yang uruskan bisnes tu berjayalah dia berjaya. Kenapa ada setengah bisnes tu bagus? Tukar je orang lain uruskan, melingkup. Sebab orang yang uruskan ni. Okay? Orang yang menguruskan ni yang menentukan banyak perkara tentang bisnes tu.
Saya panggil dia sebagai attitude. Cuba ulang. Attitude. Orang yang berjaya, attitude. Dia ada attitude yang berbeza. Kenapa ada orang buat bisnes simple, kecil, benda yang macam coklat kek, tapi boleh buat berapa juta setahun. Orang buat kedai bakery lagi, tapi 700,000 setahun pun tak dapat. It comes back to attitude. Saya bagi contoh attitude. Orang berjaya. Siapa nak tahu perkataan CI? Kalau you tanya saya, macam mana saya nak buat bisnes berjaya? Belajarlah bina attitude dulu, bukan bina bisnes dulu. Bina attitude dululah, barulah bisnes akan terbina. You know? Nak bina bisnes, attitude tak ada, bisnes tu tak ada attitude, bisnes tu takkan boleh beat jauh. InsyaAllah tak. Okay? Apakah karakter? Tulis perkataan tu. Karakter orang-orang yang bisnes ni buat berjaya. So, karakter nombor satu yang saya perhatikan. Sama orang yang berjaya ni. Hampir sama. Saya interview Tony Fernandez punya PA, dia cakap benda yang sama. PA dia bercakap dengan partner saya. Cerita pasal karakter orang berjaya. Dia kata, samalah Tony tu dengan Azizan punya karakter. Ya. Azizan pun sama juga dengan karakter punya Tony. Apa yang sama? Saya beritahu nombor satu. Disiplin. Kita ada disiplin yang tinggi dalam bisnes. Disiplin. Ada Bran? Apa maksud disiplin? Bukan kejap bangun pagi, kejap tak. Bukan kejap awal, kejap lambat. Tak, disiplin tu sentiasa konsisten. Cuba ulang. Konsisten. Terima kasih. Itu namanya disiplin. Dia ada karakter. Fokus. Orang yang berjaya, mereka sangat fokus. Okay, saya nak balik kepada mentality sekejap. Boleh-boleh? Saya nak kenalkan anda beberapa orang kawan saya. Anda pernah kenal nama Richard Branson? Alright, anda tengok tadi saya bergambar dengan dia. Bulan 12 hari itu saya berada dalam kelas dia. Yuran dia tak mahal, 200,000 je. 200,000 ringgit Malaysia. Masih baik, bukan US dollar. Okay. So Richard Branson ni tuan-tuan, billionaire. Saya nak cerita ni, mentality ni. Richard Branson, dengar. Richard Branson, dan ini kajian Stanford University, 100 orang paling kaya dan berjaya dalam dunia. Dengar Kajian tu mengatakan, 100 orang ni dia kaji, dia nak tahu, adakah dia orang ni berjaya sebab CGPA ke, universiti mana dia belajar ke? Ataupun sebab kemahiran ke, dia belajar engineering, pandai engineering, sebab tu dia jadi engineer dan sangat berjaya, atau sebab apa? Kajian tu mengatakan last kali ialah 100 orang, hanya yang disebabkan skill atau kemahiran atau universiti, hanyalah 22% paling banyak. 22%. Maksudnya, hampir 80% dia orang ni berjaya bukan pasal skill, pasal mentality. Cakap orang sebelah, mentality. Kenapa orang berjaya-berjaya? Saya perhatikan mereka ni pantas. Pantas buat keputusan, pantas buat tindakan. Pantas. Keputusan cepat, tindakan pun cepat. Dia tak ada terhege-hege nak buat satu keputusan. Dia nak. Macam mana nak tu dia fikir kemudian. Betul tak Syawal? Itu cara kita deal. Dia cakap, saya tengok, okey, setuju. Saya tak fikir pun macam mana benda nak settle. Itu bukan urusan saya. Itu next. Buat dulu. Kita buat dulu, Allah tengok, dia akan atur the next step. Itu skill dia. Ramai orang tak ada skill ni. Nak berniaga, fikir langit bumi, tak start. Buat dulu kecil-kecilan, nanti dia akan atur the next thing. Tak percaya anda perhati. Tony Fernandez buat AirAsia. You rasa dia ada banyak duit? Kim Salam, cakap orang sebelah. Dia beli syarikat tu, nak pinjam dengan bank tak ada siapa nak layan dia masa tu. Dia beli syarikat tu, dah terhutang 20 juta. Cuba you all, nak sign tak? Tapi sebab dia ada faith. Yakin. Dia faith dengan apa yang dia nak buat. Faith. Faith. Bahasa Melayu apa faith? Faith. Dia ada kepercayaan dengan apa yang dia nak buat. Dan dia percaya dengan apa yang dia punya direction dia. Sign tu hutang 20 juta. Sekarang bernilai berbilion. Tanya orang sebelah, kau ada? Tak ada. Ingat ayat ni, fast action. Cuba ulang, fast action, fast result. Lebih cepat you bertindak, lebih cepat hasil yang you akan dapat. Nak makan durian lagi 7 tahun, you kena tanam sekarang.
Kalau you nak makan sekarang, you kena tanam 7 tahun dulu. Point dia apa? Fast action, fast result. Atau bahasa lain maksudnya speed. Cuba ulang. Dan 80%, tengok saya sekejap. Saya tahu you suka nak tulis, tapi tengok saya. 80% saya observe anak murid saya. Tak ramai anak murid saya, dalam 500,000 lebih. Dalam masa 6 tahun, masuk 7 tahun dah insya-Allah tahun depan. Yang berjaya gila-gila adalah orang yang bertindak cepat gila-gila. Yang jenis buat tu laju. Dia dah buat, dia ada plan, bomb, shoot. Dia tak ada tunggu. Yang susah nak berjaya, yang asyik kira bintang. Dan tunggu tarikh yang sesuai. Dan 48 tahun dia tunggu. Faham atau faham? So, cadangan saya, apa yang akan buat life you berubah dengan cepat lepas MKK ni? Praktis bertindak dengan pantas, respon dengan pantas. Berapa orang faham perkataan CI? Whole idea magnet kekayaan kejayaan adalah kunci dia adalah tindakan. Kunci dia apa? Kalau anda tidak mula bergerak, if you can't move, sikit pun tak boleh nak gerak, jangan mimpi nak buat tindakan yang besar. Saya ulang lagi sekali. Kalau satu tindakan yang kecil anda tak boleh mampu nak buat, jangan mimpi anda nak buat tindakan yang besar. Dan kenapa kelas kita bermula dengan pergerakan? Sebab movement, pergerakan akan memberikan tenaga. Kalau you demam, you pilih untuk baring, demam tu akan stay dan susah dia nak recover. Tapi kalau you start bergerak, you akan tengok peluh tu akan start pecah. You akan tengok momentum akan start datang. Dan everything akan jadi lebih mudah untuk you capai. Berapa orang faham perkataan say I? Angkat tangan kanan macam ni. So apa kita perlukan adalah kuasa tindakan. Berapa orang faham perkataan say I?